Kanak-kanak cenderung sakit sepanjang tumbesarannya disebabkan imuniti yang lemah. Ini menjadi kerisauan berpanjangan untuk papa mama melindungi anak-anak dari jatuh sakit. Tetapi tahukah papa mama, imuniti boleh diperkuatkan dengan menjaga pemakanan sahaja? Tak percaya? Jom kita tanya pakar. Dan selamat menonton Tanya Pakar Pak Emma, bertemankan saya Fiza Saan. Dan topik kali ini adalah topik yang cukup menarik, adalah berkenaan dengan kuatkan imuniti anak bermula dari pemakanan yang sihat. Disebabkan itu kami bawakan kepada anda seorang pakar yang akan menjelaskan kepada kita berkenaan dengan topik kita, iaitu Puan Laila Fadilah Omar, di mana beliau adalah seorang pakar pemakanan ataupun dietitian dari Salam Hospital. Apa khabar Puan? Sihat. Fiza sihat ya? Alhamdulillah. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan soalan yang pertama lah. Boleh. Pastinya bila kita bercakap berkenaan dengan kadar kesihatan anak-anak kita, lagi-lagi COVID belum lagi habis. Lepas tu sekarang ni HFMD makin lama makin meningkat. Betul. Belum lagi kalau musim hujan, flu datang, demam datang, batuk, berkahak, semuanya datang. Tapi mungkin boleh terangkan kepada kami, apakah sebenarnya kepentingan pengambilan makanan untuk sistem imuniti ataupun imunisasi anak-anak? Silakan. Okey. Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput kami daripada Salam untuk datang join kita punya segmen Tanya Pakar ni. Okey. Soalan Fiza tadi, apakah kepentingan? Okey, dah kalau kata pasal anak-anak ni memang penting. Terutamanya bab makan. So kena make sure anak-anak kita ni makan makanan yang berkhasiat untuk build diorang punya immune system dia. Immune system tu kita nak elakkan daripada demam tadi, kita nak elakkan daripada kena selsema. That's why lah makanan yang berkhasiat dan lengkap. Lengkap nanti kita cerita apa dia. Penting untuk anak-anak untuk kuatkan immune sistem anak-anak tu. Baik. Dan pastinya Puan Laila mungkin boleh jelaskan keperluan nutrisi yang penting untuk anak-anak kita yang berusia daripada 2 hingga 6 tahun. Sebab bagi saya, daripada anak kita berusia bayi sehinggalah 2 tahun, mereka mempunyai nutrisi yang berlainan. Tetapi untuk kanak-kanak ataupun toddlers ni daripada 2 hingga 6 tahun, apa yang penting dekat dalam dia punya piramid makanan ataupun plating dia? Silakan. Okey, biasa anak-anak yang umur 2 tahun ni dia punya proses pembesaran dia lain sikit lah. Sebab during this time dia dah start pergi sekolah, dia dah start kenal makan, lepas tu dah pandai memilih. Lepas tu dia dah start makan family food. Apa yang kita makan dia pun nak makan sekali. Okey, so nutrisi yang penting untuk anak-anak masa age macam ni, pertama sekali karbo. Karbohidrat. Okey, tapi tak bolehlah banyak sangat. Sebab terlebih karbo pun problem juga. Tapi sebab karbo ni dia bagi sumber tenaga utama untuk anak-anak. So karbo tu kalau Fiza tahu dari mana? Okey, yang saya tahu daripada mi. Okey, betul. Daripada nasi, daripada tepung. Betul tu. Betul. Okey. So selain daripada karbo, protein. Protein pun penting untuk bagi tisu anak-anak kita. Okey, untuk tumbesaran anak, untuk memperbaiki sel dalam badan. Okey, kalau protein ni daripada telur, daripada ayam, daripada daging. Okey, selain daripada tu pun lemak pun penting juga. Tapi lemak yang sihat. Okey, dia untuk perkembangan otak. Dan selain daripada itu paling penting sekali serat. Serat macam dalam buah-buahan, dalam sayur-sayuran. Sebenarnya banyak vitamin kat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran ni untuk tumbesaran anak dan juga immune sistem anak tu. Baik. Betul. Kalau macam Puan Laila bagi tahu tadi, ada kongsikan bahawa anak-anak kita ni bila seawal usia 2 hingga 6 tahun dapat dah memilih makanan. Betul. Kadang-kadang macam bila kita sediakan makanan yang sedap-sedap ataupun lazat-lazat pun, dia sukar untuk menjamahnya. Adakah perlu untuk kanak-kanak berusia 2 hingga 6 tahun ni kita tambah lagi dengan nutrisi lain seperti suplemen ataupun makanan tambahan lain? Okey, bila kita cakap pasal suplemen ni, sebenarnya suplemen ni depends pada condition anak tu juga tau. Okey, macam contoh kita dekat Salam, kadang-kadang ada budak yang masuk ward sebab dia demam, selsema. Okey, tu mungkin bila anak tu masuk ward, kita cek darah dulu. Okey, bila cek darah kita tengok iron dia low. Bila iron low tu biasa doktor akan refer lah pada dietitian. Okey, itu kat situ baru pentingnya suplemen. Selain daripada makanan-makanan. Okey, so kita akan jumpa patient, kita akan cerita, okey, kena makanan yang tinggi iron macam ayam, daging. Selain daripada tu kita akan advise juga mak dia untuk bagi makanan yang tinggi vitamin C.
Contoh makan vitamin C ni apa? Macam buah oren, jambu batu. Sebab apa vitamin C? Sebab apa vitamin C ni dia bantu penyerapan iron tu. And then dari situ pun kita tambah juga suplemen untuk bagi mempercepatkan iron dia naik. Suplemen ni kena hati-hati sebab ada suplemen yang boleh naikkan selera makan anak. So bila dah naik selera makan anak tu dia dah jadi cerita lain lah pula, anak banyak takut makan. obesity pula. So hati-hati dengan suplemen. Baik. Bergantung pada condition anak-anak tu. Okey. Macam saya sendiri, saya ada seorang anak yang berusia 4 tahun yang memang sukar sangat nak makan. Kita panggil sebagai picky eater. Bila kita tanya dia, what do you want to eat? Nak makan apa? Sikit-sikit dia asyik cakap benda yang sama je. Tak pasta, noodle. Tak noodle, pasta. Berbalik-balik itu sahaja. Bagaimana sebenarnya kita sebagai para ibu bapa ni nak menggalakkan anak-anak ataupun pujuk anak kita makanlah makanan yang lain-lain ni. Silakan. Okey. So picky eaters ni, ini memang cabaran utama anak-anak. Semua parents pun akan rasa benda yang sama. Betul tak? Betul. Okey. So pertama sekali antara tips-tips lah, boleh share-share sikit. Parents tu sendiri kena tahu anak dia tu picky eaters yang jenis macam mana. Sebab picky eaters ni kita ada few types. Okey, dia kadang-kadang sensory picky eaters, dia tak suka makan anak tu lembik-lembik. Preference picky eaters macam Fiza cakap tadi, dia suka makan yang itu saja. So parents ni dia kena tahu cater dulu anak dia yang jenis picky eaters yang mana. Okey, lepas tu kadang-kadang anak ni dia bukannya picky eaters, dia makan ikut mood. So antara tips-tips dia mungkin parents kena kreatif dululah. Kena pelbagaikan colour dalam plate anak tu. Okey, macam sekarang kita tengok kat Instagram, kat IG macam-macam jenis bento ada kan? Baik. Yang Uma cucun-cucun tu. Lah. Yang Uma eats tu, Uma bekal Uma pergi cool. Itu antara macam inisiatif parents tu sebenarnya nak bagi anak dia makan. Okey, selain daripada tu, kita parents tu kita kena selalu cerita ke anak. Okey, kebaikan kena makan carrot. Carrot bagus untuk mata. Sambil-sambil makan tu kita cerita kebaikan anak makanan tu. And then lain satu yang paling penting saya rasa meal timing. So bila time makan, kita makan sama-sama. Okey, parents pun kena makan sekali. Kalau dia nak ajar anak tu makan sayur, parents tu pun kena makan sayur sekali. So sikit-sikit nanti anak tu akan ikutlah. Itu adalah antara tips yang cukup berguna. Mungkin disebabkan saya sendiri tak makan sayur, anak saya pun tak makan sayur. Time ni. Okey, dan mungkin jugalah Puan Laila sendiri boleh kongsikan bersama dengan kami jenis-jenis buah ataupun sayur yang paling sesuai untuk diberikan kepada anak kita, lagi-lagi daripada segi khasiat dan juga nutrisinya. Sebab ada jenis-jenis buah yang tertentu mungkin tak sesuai untuk anak-anak. Silakan. Okey, kalau cakap pasal buah-buahan, sayur-sayuran ni, sebenarnya tak ada pun yang paling the best, paling terbaik sebenarnya. Semua buah, semua sayur, semua sama je. Sebab masing-masing punya, bila jenis-jenis buah tu, dia ada dia punya khasiat dia tersendiri. Contohnya macam tadi kita cerita pasal jambu batu, oren, semua ada vitamin C kan. Okey, even durian pun ada benefit dia. Dalam durian ada kalsium, ada potasium yang bantu untuk anak tu nak membesar. So tak boleh nak cakap buah yang terbaik untuk anak. Okey, sayur pun. Okey, semua sayur pun okey. Contoh macam sayur bayam ada zat besi, bagus untuk anak-anak tu punya oksigen. Nak bernafas semua betul. So tak ada pun sayur yang paling terbaik, tak ada pun buah paling terbaik. Semuanya akan bagi khasiat. That's why kita selalu ajar parents ni untuk eat variety of food, so that semua nutrien-nutrien tu anak kita dapat. Okey, Puan Laila, mungkin boleh kongsikan jugalah bagaimana seorang ibu sebenarnya perlu mengetahui sama ada anak kita tu dah sampai masa untuk berhenti makanan. Kadang-kadang macam saya sendiri jugalah, kita akan suap dia makan sampai dia bloated, kadang-kadang sampai dia termuntah sebab kita takut bahawa dia tak mencukupi nutrisi makanan tersebut. Jadi mungkin boleh terangkan kepada kami. Okey, so sebenarnya makanan anak-anak ni kita lagi senang kita bagi makan sikit-sikit tapi kerap untuk elakkan bloated tu. Okey, kalau boleh paling cantik lah 2 jam sekali kita bagi sikit-sikit, tapi kita nak kerapkan makan tu. Janganlah kita bagi makan tu dalam makan banyak tu dalam satu masa. Tu yang akan buat bloated, muntah, membazir pula. Okey, lepas tu sikit-sikit tapi kerap ni. Okey, macam contoh breakfast pagi. Okey, breakfast pagi lebih kurang dalam pukul 7 ke pukul 8 macam tu. Okey, kita dah start dah bagi sarapan pagi. Lepas tu lepas 2 jam snacking.
snacking dalam pukul 10 macam tu. Okey, snacking kita bolehlah bagi buah-buah ke, sikit-sikit bagi kat budak. Jangan bagi banyak sangat. Mungkin dalam separuh dulu. Lepas tu makan lunch, kita bagi sikit-sikit dulu. Dan bukanlah kita nak bagi banyak sampai, janganlah terlalu risau sangat. Sebab perut anak ni kecil je. So lunch hour kita bagi nasi, karbohidrat yang macam kita cerita tadi. Okey, sayur kena ada. Okey, dan snacking pukul 4 petang. Bagi lagi sikit buah-buahan. Dan malam dinner. Selepas at least 2 jam sekali lah. Baik. Jadi mak ni kena rajin lah sebenarnya kan untuk suapkan anak makan Betul. Okey, tapi kalau bercakap berkenaan dengan portion makanan ataupun piramid makanan, okey, mungkin boleh kongsikan jugalah bersama dengan kami perbezaan di antara piramid makanan orang dewasa dan juga piramid makanan anak-anak. Sebab macam saya makan untuk 2 orang. Tapi kalau macam untuk anak ni, bagaimana dia punya portion dia? Okey. So portion ni sebenarnya dia ada macam kita kena jumpa pakar lah. Okey, sebab dekat sini kita ada macam ada satu jadual yang mana dalam jadual ni ada untuk anak yang berumur setahun ke 3 tahun berapa portion dia. Ada banyak sikit lah nak cerita kat sini macam panjang. Okey. Tapi yang penting kena make sure anak kita makan yang tadi saya cerita tadi. Sikit-sikit tapi kerap tu. Itulah. Kalau boleh dalam satu portion makanan tu kena ada karbohidrat, Betul. kena ada protein, kena ada sayur-sayur, ada serat. Lepas tu kena ada lemak juga. Sikit. Okey. Kalau kita cakap pasal lemak tu, boleh tak mungkin huraikan sedikit? Apakah di antara sumber lemak yang baik untuk anak-anak? Okey, sumber lemak yang baik ni selalu orang cerita olive oil. Sebab sumber lemak yang baik olive oil ni dia kita panggil PUFA. PUFA ni polyunsaturated fat. Okey, yang mana kita boleh letak sikit dalam lauk anak tu untuk bantu perkembangan otak dia. That's why lah itulah lemak yang baik yang kita nak galakkan anak kita ambil. Baik. Dan kepada para ibu bapa yang mungkin mendengarkan penjelasan daripada Puan Laila tadi berkenaan dengan cara untuk kita meningkatkan imuniti badan anak-anak kita bermula daripada pemakanan yang sihat. Jadi kepada all mummy daddies, kita kena rajin. Kita kena ajak sekali anak-anak kita masuk ke dapur. Kita buat sekali plating makanan supaya anak kita pun akan rasa interested untuk menikmati makanan mereka. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Puan Laila Fadilah di atas penerangan berkaitan dengan kuatkan imuniti anak bermula daripada pemakanan yang sihat. Jadi kepada papa mama, diharapkan sedikit sebanyak tips yang dikongsikan oleh Puan Laila tadi dapat diguna pakai untuk kegunaan kita bersama. Jadi tolong jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan segala info yang berguna melalui laman sesawang ataupun social media Tanya Pakar Pak Irma. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.